Tetapi dalam masa sama, penting untuk kita memahami prosedur siasatan oleh pihak SPRM ini. Dan untuk bercakap mengenai perkara ini, bersedia melalui Skype Muhammad Khairul Azam Abdul Aziz. Beliau merupakan seorang peguam. Assalamualaikum, Cik Muhammad Khairul. Ya, Waalaikumsalam. Cik Muhammad Khairul, bagaimana, apakah sebenarnya prosedur ataupun siasatan yang digunakan oleh SPRM dalam menyiasat kes-kes membabitkan SPRM ini? Dalam kes-kes siasatan SPRM, mereka menggunakan dua prosedur yang utama, iaitu yang pertama di bawah Akta SPRM sendiri dan yang keduanya berdasarkan kepada peruntukan-peruntukan tertentu di dalam Kanun Tata Cara Jenayah. Jadi inilah proses prosedur siasatan yang akan menjadi asas kepada pegawai penyiasat SPRM dalam menjalankan apabila siasatan. Kita serba maklum bahawa kertas siasatan ataupun IP investigation paper berhubung dengan kes terowong bawah tanah di Pulau Pinang ini mula dibuka pada tahun 2017 dan sehingga kini 2020 3 tahun tempohnya. Adakah ini satu tempoh jangka masa yang normal biasa dilakukan untuk sesebuah siasatan dilengkapkan dan jika ianya lanjutan tempoh itu dipanjangkan, apakah menjadi punca-punca sesuatu siasatan itu boleh berlarutan sehingga bertahun-tahun lamanya? Baiklah, yang pertamanya tidak ada satu tempoh masa ditetapkan di dalam Akta SPRM ataupun dalam Kanun Tata Cara Jenayah untuk sesuatu kertas siasatan itu disiapkan. Semuanya adalah terpulang kepada kuasa budi bicara pegawai penyiasat. Dan kebiasaannya untuk kes-kes yang mengambil masa yang lama, 2 tahun, 3 tahun untuk disiasat, kebiasaannya ini adalah kes-kes yang melibatkan kes-kes rumit, iaitu melibatkan proses dokumen yang banyak dan mungkin melibatkan terlalu ramai saksi-saksi. Mungkin sebahagian daripada saksi-saksi itu tak dapat ditemui, telah melarikan diri contohnya, dan juga dokumen-dokumen yang mungkin gagal dikesan ataupun mungkin telah disembunyikan, nak cari balik, dan mungkin juga ada melibatkan perlu dibuat siasatan melibatkan pihak daripada luar negara. Jadi perkara-perkara inilah yang menyumbang kepada cepat atau lambatnya suatu siasatan itu dibuat oleh pihak SPRM. Cik Muhammad Khairul, biasanya SPRM akan menyiasat kes-kes yang disebutkan sebagai jenayah kola putih, penyelewengan, pengubahan wang haram dan sebagainya. Dalam masa yang sama, siasatan ini apabila sudah dilengkapkan akan dibawa kepada pihak AGC ataupun pejabat peguam negara. Adakah kemungkinan sesuatu kertas siasatan IP itu sudah lengkap dihantar kepada pejabat peguam negara kemudian dihantar kembali untuk ditambah baik, dan apakah kriteria antara kriteria yang diperlukan oleh pejabat peguam negara untuk meyakinkan mereka untuk membawa kes tersebut ke mahkamah dan tidak hanya terhenti sekadar di atas kertas siasatan? Okey, di sinilah wujudnya pengasingan di antara pihak yang menyiasat dan pihak yang mendakwa. Jadi pihak SPRM hanya berkuasa untuk menyiasat, melengkapkan kertas siasatan, dan apabila satu kertas siasatan itu telah diselesaikan oleh pegawai penyiasat akan menyerahkan pula kepada pihak peguam negara untuk pertimbangan peguam negara sama ada satu pendakwaan telah boleh dimulakan ataupun tidak berdasarkan kepada siasatan itu. Jadi kuasa peguam negara untuk membuat keputusan sama ada untuk menyiasat ataupun tidak adalah semata-mata kuasa budi bicara peguam negara sendiri yang diperuntukkan di bawah perkara 145 perlembagaan. Jadi sama ada peguam negara berpuas hati atau tidak berpuas hati dengan kertas siasatan itu, semuanya terpulang kepada budi bicara beliau, dan jika mungkin beliau merasakan ada lagi benda-benda yang perlu disiasat, maka inilah berlaku keadaan kertas siasatan itu dikembalikan untuk dilengkapkan lagi beberapa angle mungkin, ataupun jika peguam negara merasakan apa yang dikemukakan itu telah memadai untuk suatu pendakwaan dimulakan, maka peguam negara boleh
memulakan pendakwaan di mahkamah. Jadi ini proses biasa dan juga tak semestinya apabila suatu kes itu telah didakwa di mahkamah, ketika siasatan mungkin akan ada isu-isu baru yang sebelum ini tak dimasukkan di dalam kertas siasatan, tapi tak ada masalah. Proses penyiasatan itu boleh berlaku berterusan. Jadi cuma ada prosedur dan proses yang perlu dilakukan oleh pihak pendakwaan pula pada ketika itu untuk tambah dokumen contohnya, sebab mungkin katakan ada satu dokumen ni tak dijumpai, tapi dokumen ini hanya dijumpai selepas proses pendakwaan telah dimulakan, maka ada cara lah untuk pihak, ada cara, kaedah dan tata cara di bawah kanun prosedur jenayah bagaimana pihak pendakwaan boleh memasukkan satu dokumen baru untuk tujuan pendakwaan di mahkamah. Jadi itulah proses. Cik Omar Khairul, dalam masa sama kita lihat kes-kes yang disiasat oleh SPRM terutamanya kes berprofil tinggi. Kita lihat sebelum ini banyak kes-kes berprofil tinggi melibatkan ahli politik, Datuk Seri Najib contohnya, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, kemudian kita ada Lim Guan Eng. Dan pastinya kes-kes berprofil tinggi melibatkan ahli politik ini mengundang spekulasi, mengundang macam-macam teori di luar sana. Jadi adakah cakap-cakap di luar sana ataupun judgement by the people ataupun by the media ini boleh mengganggu gugat siasatan ataupun menjejaskan siasatan yang dijalankan oleh pihak SPRM? Secara prinsipnya pihak yang menyiasat, pihak mahkamah, mereka profesional, mereka tidak terpengaruh dengan apa jua yang berlaku di luar. Tapi itu secara prinsipnya lah. Tetapi realitinya dalam keadaan keterbukaan media sekarang ini, jika masyarakat di luar menunjukkan concern, menunjukkan mengambil peduli berkaitan dengan kes-kes sebegini, maka ini adalah juga antara faktor yang mungkin boleh sedikit sebanyak mempengaruhi pihak-pihak untuk mempercepatkan siasatan contohnya. Kan? Sebab katakanlah saya bagi contoh, tapi kes lainlah contoh ya. Ada satu kes jenayah berlaku dan disebabkan kes jenayah itu maka berlaku rusuhan di luar. Mereka orang masyarakat umum membuat rusuhan, mendesak pihak berkuasa segera menyiasat dan membuat pendakwaan. Jadi keadaan ini menyebabkan pihak berkuasa mungkin tidak ada pilihan sebab untuk stopkan, berhentikan rusuhan yang sedang berlaku ini, maka nak tak nak mereka kena mempercepatkan proses penyiasatan itu. Jadi itulah dia maksudnya. Jadi tapi kes berprofil tinggi di negara kita macam kes Lim Guan Eng sekarang ini tidaklah sampai berlaku rusuhan. Tetapi masyarakat menunjukkan keprihatinan mereka, berminat untuk mengetahui lebih lanjut apa akhirnya kes ini. Kerana kes ini dah lama, dah terlalu banyak ditulis di dalam media sosial oleh ramai orang, telah didedahkan terlalu banyak dokumen. Jadi masyarakat nak tahu antara dokumen-dokumen yang telah didedahkan sebelum ini, ada bank statement, ada ni, sama ada dokumen tu betul atau palsu. Jadi ini semua yang menjemput keterujaan masyarakat sivil terhadap kes-kes sebegini. Cik Omar Khairul, satu lagi, apabila kita bercakap mengenai keterujaan ataupun interest, minat yang tinggi ditunjukkan oleh masyarakat umum, adakah ianya boleh dihentikan apabila sesuatu kes itu sedang dibicarakan di mahkamah? Ya, itu pun bergantung kepada jika di mahkamah nanti, jika contohnya mana-mana pihak memohon gag order contohnya, perintah larangan untuk kes ini dibicarakan, dibualkan, dibincangkan di luar mahkamah. Jika perintah sebegitu diberikan oleh mahkamah, maka barulah kita boleh anggap bahawa bila kes ini dibicarakan, kita tak boleh lagi
untuk berbincang apa-apa berkaitan dengan kes yang sedang dibicarakan kerana bimbang apa jua yang dibincangkan di luar itu boleh dianggap menghina mahkamah. Itu pun jika perintah larangan gag order ini dikeluarkan oleh pihak mahkamah. Yang dalam kes Datuk Seri Najib ada gag order ini dipohon tetapi mahkamah tidak mengeluarkan, tidak membenarkan permohonan gag order ini. Everybody is open untuk berbincang, bercakap tentang kes ini asalkan tidak melanggar batasan ini iaitu tidak dianggap sehingga menghina mahkamah. Menghina mahkamah ini bermaksud kita membuat persepsi ataupun keputusan lebih awal berbanding dengan hakim yang sedang membicarakan kes itu. Ataupun yang keduanya kita memperlekeh dan memperlecehkan hakim dan sistem kehakiman yang sedang membicarakan kes itu. Jika ini dilakukan maka pihak Timbalan Pendakwa Raya boleh memulakan proses prosiding menghina mahkamah kepada mana-mana pihak. Tetapi jika tidak melampaui batas itu, kita bebas untuk bersuara dan bercakap berkaitan dengan apa jua kes yang sedang dibicarakan di mahkamah. Permohonan gag order merupakan salah satu biasanya dipohon oleh pihak yang dituduh melalui peguam bela kepada mahkamah. Apakah lagi hak-hak yang ada pada individu ataupun entiti yang disiasat dan juga didakwa oleh pihak SPRM ini? Okey, yang pertamanya ketika proses siasatan, mungkin pihak SPRM akan memohon akan mengeluarkan notis 28A kepada suspek yang disiasat. Notis 28A ini adalah penafian hak beliau untuk akses kepada peguam. Tapi ada beberapa alasan lah. Alasannya seperti jika dibimbangi, jika diberikan akses kepada peguam ketika proses soal siasat ini, dia akan mengganggu proses siasatan ataupun ini akan menyebabkan dokumen-dokumen siasatan disembunyikan ataupun mengganggu saksi-saksi lain dan sebagainya. Jadi mungkin akses terhadap peguam, saya percaya terhadap Lim Guan Eng sekarang ini, saya percaya pihak SPRM telah mengeluarkan notis 28A. Jadi peguam yang mengiringi beliau mungkin setakat mengiring beliau di luar bilik siasatan sahaja. Apabila masuk ke bilik siasatan, tidak lagi diiringi oleh peguam. Keduanya, hak seorang tertuduh pula, jika dituduh di mahkamah, maka pastilah hak beliau untuk membela diri, hak beliau untuk menafikan sebarang dokumen-dokumen yang mungkin prejudis terhadap diri beliau. Dia kena mengemukakan segala, menyangkal segala bukti-bukti sebab di dalam pertuduhan jenayah, beban untuk membuktikan itu adalah beban kepada pihak pendakwaan. Manakala pihak pembelaan kerjanya hanyalah untuk menimbulkan keraguan terhadap dokumen-dokumen, keterangan-keterangan yang dimiliki, yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan. Jadi ini adalah proses biasa dan biasalah juga peguam akan membangkitkan banyak soal-soal teknikal. Saya pun peguam, saya pun melakukan tugas yang sama. Saya akan membangkitkan isu teknikal, saya akan membangkitkan isu hak keadilan semula jadi, natural justice, disiasat berada dalam keadaan tekanan untuk semata-mata untuk menimbulkan keraguan terhadap kes pendakwaan yang dihadapi. Perkataan keraguan munasabah itulah biasanya yang akan menentukan sesuatu penghakiman sama ada berjaya atau tidak menimbulkan keraguan yang munasabah dalam suatu kes pertuduhan ini. Baik, terima kasih kepada Muhammad Khairul Azham Abdul Aziz, peguam yang membantu memahami proses siasatan SPRM dan juga proses pendakwaan yang melibatkan sesuatu kes pertuduhan di mahkamah ataupun proses siasatan.